Baik, Assalamualaikum dan salam Satu Malaysia. Best 510 edisi 5 Februari bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Kita teruskan dengan antara bahan tumpuan untuk jam ini. Satu kertas kajian mengenai jumlah sebenar penjimatan kos terkini penjanaan elektrik yang boleh dilepaskan sedang disiapkan untuk dibincangkan oleh Jemaah Menteri. Demikian jelas Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Mazhir Khalid. Jawatan kuasa bagi menyiapkan kertas kajian itu dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, Datuk Lu Tok Gi, disertai oleh Suruhanjaya Tenaga dan Tenaga Nasional Berhad TNB. Jelas Datuk Seri Mazhir, penurunan harga minyak pada ketika ini tidak banyak memberi kesan kepada kos penjanaan elektrik kerana 55% daripada loji jana kuasa di Semenanjung menggunakan gas dan gas asli cecair LNG. Doktor pelatih dari Kementerian Kesihatan Malaysia kini bebas untuk melakukan latihan perubatan di mana-mana hospital yang diingini bermula awal tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya, kebebasan itu dapat memberi keselesaan dan kepuasan kepada bakal doktor agar prestasi kerja mereka ditingkatkan. Bagaimanapun, permohonan mereka bergantung kepada kekosongan di sesebuah hospital. Pada masa ini, Kementerian Kesihatan mempunyai 10,000 doktor pelatih dalam satu-satu masa dan mereka selalunya akan mengambil masa selama 2 tahun untuk menamatkan latihan. Kira-kira 100 pemandu teksi di Putrajaya menghantar memorandum kepada Kementerian Wilayah Persekutuan bagi membantah pemalsuan sistem teksi berkupon yang digantikan dengan kaedah tambang RM2 per liter. Bantahan itu dibuat berikutan kaji selidik yang dibuat oleh Koperasi Pengangkutan Putrajaya dan Cyberjaya Berhad mendapati 89% pemandu dan 80% pengguna di Putrajaya Sentral mahu sistem berkupon dikekalkan. Pada 10 Disember lalu, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat mengeluarkan notis supaya pelaksanaan sistem tambang RM2 per liter dipercepatkan kepada 31 Mac depan berbanding tarikh asal 30 Jun. Pemandu teksi Putrajaya turut menghargai keprihatinan pihak kementerian yang berjanji untuk memanjangkan perkara itu kepada SPAD untuk dipertimbangkan semula. Honda Malaysia mensasarkan jualan sebanyak 700 unit kenderaan utiliti sukan SUV compact HRV sebulan. Presidennya Roslan Abdullah yakin lancaran HRV mampu meningkatkan jualan kenderaan keseluruhan Honda sekaligus mencapai sasaran jualan 85,000 unit kenderaan tahun ini. Sehingga Januari lalu, Honda Malaysia telah menerima 1,500 tempahan bagi HRV. Model SUV terlaris di Jepun itu didatangkan dalam 3 varian dengan harga atas jalan bermula dari RM99,800. Ia didatangkan dalam 5 pilihan warna. Dan ini berita baik untuk pemilik kenderaan persendirian. Sempena Tahun Baharu Cina, Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom menawarkan perkhidmatan pemeriksaan kenderaan secara percuma. Pemeriksaan bermula dari 7 hingga 14 Februari ini di semua 55 cawangan Puspakom mengikut waktu operasi setiap cawangan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Syukur Ismail berkata pemeriksaan itu lebih tertumpu kepada aspek keselamatan kenderaan seperti kecekapan sistem brek, gelincir sisi, suspensi dan cengkaman tayar. Itu tadi antara bahan tumpuan jam ini dan banyak lagi berita dapat anda ikuti seketika nanti bersama rakan penyampai Margaret Gambang dalam Nasional 5. Teruskan bersama TV1. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Satu Malaysia. Inilah Nasional 5, anda bersama dengan saya Margaret Gambang dan fokus utama 5 Februari. Lawatan sulung Jokowi patri semangat serta kawan.
Sekretariat kekal diwujud selia bantuan pasca banjir. Bayaran insentif pengeluaran getah IPG bakal diaktifkan jika harga getah terus turun. Juga langsung seketika nanti bersama dengan Nur Joana di Sarawak dan tidak ketinggalan lintas langsung bersama Adrian Soedi di Sabah, juga bersama Suzy Mahzainal Abidin di Johor seketika nanti. Semuanya selepas ini. Baik, kami mulakan berita dengan laporan berikut. Presiden Indonesia Joko Widodo bersama isteri Irina selamat tiba di Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang KLIA 3.45 petang tadi. Dan bagi memulakan lawatan negara 3 hari ke Malaysia, Syuhada Hashim di Kompleks Bunga Raya ada laporannya. Baik, silakan Syuhada. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Seketika anda bersama saya sekali lagi, Syuhada Hashim, berlintas langsung dari Kompleks Bunga Raya di KLIA Sepang ini, di mana Presiden Joko Widodo ataupun lebih mesra dikenali sebagai Presiden Jokowi yang dijadualkan melakukan lawatan kerja 3 hari ke Malaysia bermula hari ini telah tiba bersama isterinya Ibu Iriana Joko Widodo dan telah pun disambut oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak kira-kira jam 3.45 petang tadi. Dan ini merupakan kunjungan pertama Presiden Jokowi ke Malaysia sejak beliau menjadi Presiden Indonesia pada Oktober 2014. Dan Presiden yang berusia 52 tahun itu pernah menjawat jawatan sebagai Gubernur Jakarta sebelum beliau dilantik menjadi calon Presiden. Beliau juga adalah mantan Datuk Bandar Solo dari 2005 hingga 2012, menjadi popular apabila beliau membawa banyak perubahan kepada bandar tersebut, terutama dari segi budaya dan ekonomi. Dan pada malam ini, Presiden Jokowi dan isteri akan menghadiri Majlis Jamuan Negara bersama Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Dan pada hari esok jam 9 pagi, Presiden Jokowi dan Ibu Irina akan berada di bangunan Perdana Putra di Putrajaya untuk pertemuan rasmi bilateral bersama Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan selepas itu, Presiden Jokowi akan menunaikan solat Jumaat di Masjid Putrajaya bersama dengan Perdana Menteri. Dan pada sebelah petang pula, Presiden Jokowi dan rombongan dijadual akan ke Ibu Pejabat Proton di Shah Alam. Dan sementara itu, wanita pertama Indonesia, Ibu Irina, akan berada di Majlis Berasingan pagi esok untuk melawat Pusat Permata Negara di Putrajaya, dan di sebelah petang beliau dan rombongan akan melawat Kompleks Kraft di Kuala Lumpur. Dan selepas menamatkan lawatan kerja di Malaysia, Presiden Jokowi dan isteri akan meneruskan lawatan kerja ke Brunei dan Filipina. Jadi itu saja yang boleh saya bawakan dari Kompleks Bunga Raya di KLIA Sepang ini. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Syuhada. Melihat kepada sejarah hubungan Malaysia-Indonesia, aspek laporan media saban kali menimbulkan polemik dan dalam waktu-waktu tertentu salah faham yang memberi kesan kepada hubungan rakyat kedua-dua negara. Dan kongsi justru itu, Ketua Editor Berita Metro TV Putra Nabahan berharap lawatan Presiden Jokowi ke Malaysia hari ini mampu mengeratkan kerjasama media Indonesia-Malaysia yang boleh dizahirkan melalui perkongsian pengetahuan dalam bidang kewartawanan dan penyiaran. Saya rasa ini adalah satu awal yang cukup baik gitu ya, dan media cukup optimis dengan langkah ini, dan tentunya nanti kita lihat ada komitmen macam apa yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam pertemuannya hari ini dan besok. Dan tentunya ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh kedua belah pemerintah di dalam meningkatkan kerjasama mereka, sehingga sebetulnya kerjasama ini justru diuntungkan dengan langkah pemerintah yang memprioritaskan kunjungannya ke Malaysia, kunjungan kenegaraan pertamanya ke Malaysia. Dalam pada itu, Duta Besar Indonesia di Malaysia, Herman Prayitno, menegaskan walau apa isu yang tercetus, Malaysia dan Indonesia merupakan rakan tetangga dan pastinya tidak mampu mengelak pelbagai kemungkinan. Namun persefahaman dan tolak ansur tetap menjadi keutamaan demi kesejahteraan bersama. Saya kira karena kita bertetangga, tentu masalah isu itu selalu ada. Kalau kita berjauhan, mungkin tidak ada permasalahan itu. Tapi kita memang sudah ditakdirkan demikian. Jadi
isu apapun akan selalu terjadi karena kita bertetangga, ada garis. Sehingga apapun isu terjadi, kita tidak boleh take it for granted bahwa hubungan kita baik. Jadi tetap saja meskipun ada masalah, ada isu, kita berniat positif menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana kita dengan berdiskusi, dengan saling menukar informasi, bisa menyelesaikan dengan baik. Meskipun kondisi masing-masing negara mungkin tidak pada kondisi yang bagus, tetap saja hubungan kedua negara penting. Bagi rakyat Indonesia yang mencari rezeki di negara ini, terutama di Kuala Lumpur, menyifatkan negara ini banyak memberi peluang rezeki kepada mereka. Dan mereka berpendapat lawatan rasmi pertama kali Presiden Jokowi ke negara ini satu signifikan dalam mengeratkan lagi hubungan antara dua negara dari rumpun yang sama. Saya berharap bahwa kunjungan Presiden Indonesia atau Presiden Jokowi ke Malaysia bisa segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi oleh kedua negara, seperti masalah perbatasan atau sempadan, pelindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia, dan juga meningkatkan hubungan sosial ekonomi di antara kedua negara. Saya berharap untuk ke depan supaya semua tenaga kerja Indonesia dimudahkan lagi untuk mengurus apapun urusan dari Indonesia dan atau Malaysia, seperti apabila TKI ingin pulang ke Indonesia, itu banyak sekali trauma yang dirasakan oleh semua TKI sekarang. Seperti ya kebaikan bagi rakyat Indonesia yang ada di Malaysia. Bagaimana nak uruskan macam urusan yang dokumen kah, apakah mesti macam bagi kemudahan macam itu. Ya, semoga Bapak Jokowi lebih memperhatikan rakyatnya yang ada di Malaysia inilah. Jangan hanya dibilang sebagai pahlawan devisa bagi bangsa, tapi nasib dan keadaannya kurang diperhatikan. Harapan saya agar lebih baik hubungan antara kerajaan Malaysia dengan Indonesia. Dengan ada masalah-masalah yang selama ini kurang baik. Kalau boleh dengan kedatangan Pak Jokowi kemari akan lebih baiklah begitu. Terdapat hampir 2 juta rakyat Indonesia yang bekerja di negara ini dalam pelbagai sektor. Sebuah sekretariat kekal akan diwujudkan bagi mengurus selia pembinaan dan pembaik pulih rumah dan infrastruktur awam yang terjejas akibat banjir. Ia bertujuan membantu hampir 700,000 penduduk terjejas banjir di seluruh negara. Ini kesempatan yang agak baik. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan perkara itu diputuskan oleh Jemaah Menteri agar penubuhan pasukan petugas khas banjir dapat melicinkan lagi saluran bantuan kepada penduduk. Menteri dalam mesyuarat yang lepas telah pun memutuskan supaya sebuah sekretariat tetap dan task force ini ditubuhkan di bawah Datuk Zaki daripada ICU. Dia timbalan ketua pengarah, jadi pegawai yang agak kanan, dibantu oleh beberapa pegawai-pegawai lain dan agensi-agensi tertentu supaya urusan untuk pasca banjir ini dapat kita laksanakan secara lebih tersusun, lebih teratur, terutamanya dari segi pelaksanaan projek-projek untuk membantu mangsa-mangsa banjir, seperti pembinaan semula rumah-rumah yang rosak teruk, membaiki rumah-rumah yang agak rosak sebahagian, di samping menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur, jalan, jambatan dan sebagainya. Tan Sri Muhyiddin bercakap kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Penyampaian Bantuan Wang Ehsan di Dewan Kampung Aur Gading, Kuala Lipis, Pahang. Secara umumnya, sekretariat tersebut terletak di bawah Majlis Keselamatan Negara dan dibantu beberapa kementerian dan agensi lain. Kita berpendapat urusan ini tak boleh dibuat secara
orang kata sambilan ad hoc, kerana saya jangka kerja-kerja untuk menyelenggara pembinaan rumah dan juga rumah-rumah yang perlu dibaiki itu akan mengambil masa. Kalau kita tak susun dan rancang dengan baik, dia akan mengambil masa yang terlalu lama. Kerana dia bukan, orang kata, secara mudah. Ada isu-isu tertentu yang perlu diselesaikan. Pagi tadi di Kampung Aur Gading, Kuala Lipis, Tan Sri Muhyiddin melancarkan pembinaan 8 rumah baru penduduk terjejas banjir di kampung tersebut. Rumah kekal 3 bilik itu setiap satunya bernilai RM48,000. Beliau juga berkesempatan meninjau lokasi jambatan Sungai Tenom yang runtuh akibat banjir Disember lalu. Turut serta Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, Setiausaha Majlis Keselamatan Negara MKN Datuk Muhammad Tajuddin Abdul Wahab dan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan Yaakob. Dalam pada itu, 52 buah rumah yang rosak akibat banjir di Pahang berjaya dibaiki dalam tempoh hanya 17 hari selepas lantikan kontraktor untuk melakukan kerja-kerja pembaikan. Menurut Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, sejak pelantikan dibuat pada 20 Januari lalu, 20 rumah di Maran telah dibaiki dan bakinya di Kampung Aur Gading. Kos baik pulih pula melibatkan RM5,000 hingga RM10,000 bagi sebuah rumah. Setakat ini, sebanyak 6,920 buah rumah di seluruh negara telah dikenal pasti memerlukan kerja baik pulih, meliputi 1,664 di Kelantan, Terengganu 166, Pahang 2,632 dan Perak 2,458. Bagaimanapun, jumlah itu dijangka meningkat mengambil kira keadaan banjir yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah menerima peruntukan sebanyak RM69.2 juta daripada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk kerja-kerja baik pulih kediaman penduduk terjejas banjir kali ini. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhyiddin menegaskan beliau akan mendapatkan penjelasan daripada semua pihak tentang rantaian bekalan barangan dan perkhidmatan yang masih dijual pada harga tinggi walaupun harga bahan api telah diturunkan kebelakangan ini. Maklumat berkenaan juga akan diperoleh melalui dialog dengan jawatan kuasa Kabinet mengenai kos sara hidup yang dipengerusikannya dalam masa terdekat. Saya akan mempengerusikan satu mesyuarat jawatan kuasa Kabinet untuk menaiki kos hidup, untuk mengurus untuk kos hidup, cost of living committee, COLP committee yang pernah saya pengerusikan beberapa bulan yang lepas tahun lalu, tapi saya berpendapat perlu diadakan dan ini kita telah tetapkan dalam bulan ini juga. Di mana kita akan bincang dengan secara lebih terperinci laporan daripada KPDN, KK dan lain-lain jabatan yang terlibat dari segi urusan melindung pengguna, mengawal harga dan sebagainya. Pertemuan itu juga adalah bagi membolehkan kerajaan mencari jalan membantu mereka yang turut terjejas akibat penurunan harga minyak. Pada masa sama, tindakan memboikot kumpulan peniaga yang masih berdegil untuk tidak menurunkan harga barangan dilihat perlu dilakukan pengguna. Justru Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berpendapat dengan menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataannya sebelum ini yang menegur semua pihak bagi menyedarkan serta menginsafkan mereka. Bagaimanapun, sebelum tindakan boikot dilakukan, kajian terperinci perlu dilakukan terhadap peniaga. Tapi saya juga insaf sudah bahawa nak boikot ni, kita kena tak boleh main sembrono ya. Boikot syarikat itu, boikot syarikat ini, you know. Kita mesti ada bukti kukuh syarikat mana yang jual barang pada harga yang dengan keuntungan yang berlebihan. Nanti tersalah tuduh, dia pesu kita balik.
Datuk Seri Tajuddin berkata demikian selepas menghadiri Majlis Convocation ke-5 Kolej Antarabangsa TAJ di Dewan Utama Hotel Kasuarina, Meru dekat Ipoh Perak. Bukan lagi alasan untuk mengatakan kos pengangkutan mempengaruhi harga barangan. Sikap ketidakprihatinan peniaga telah menimbulkan persoalan buat pengguna. Justru di Kuala Terengganu rata-ratanya setuju kuasa pengguna perlu digunakan. Dinyatakan juga peniaga sepatutnya tidak mengaut keuntungan berlebihan sekaligus dilihat sebagai paksaan kepada pengguna yang menanggung perlakuan berkenaan. Dah turun banyak dah. Tapi macam mana-mananya barang-barang tu tak turun-turun lagi. Dah apabila barang turun ni kata orang baru comel mana dengan selaras dengan harga minyak tu. Laksa dia yang turun kita kena jangan beli barang kita nak beli tu boleh seminggu tengok. Baiklah seminggu dia jual lah murah lagi. Dia jual siapa dah? Dia nak jual siapa kalau dia dah buat gitu. Itu je caranya. Mana kita kena sepakat lah. Kita kena sepakat lah. Jadi kita sama-sama pengguna ni saya rasa kita bolehlah boykot barang-barang yang kita rasakan mahal yang tidak berpatutan apa tu yang masih ada di pasaran sekarang lah. Sama enggak? Minyak naik. Babas sekolah. Minyak naik. So budak-budak bayar mak ibu bapa bayar. Apabila minyak turun di sini. Nak kena apa dah? Kena kita macam dah. Kena dia mana pengguna mana? Menyentuh mengenai isu ini, salah seorang pengusaha makanan di Kuala Terengganu, Azilah Mustafa pula, mahu harga bahan mentah dapat diturunkan. Sebab barang mentah mahal daripada macam KL barang mentah dia murah. Macam Terengganu memang barang mentah dia mahal, beza. Oh gitu. Jadi peniaga paksa ke? Paksa harga mahal sikit lah. Tidak tak utuh dah nak bayar gaji macam budak. Jaminan turut disuarakan untuk mengenakan harga berpatutan kepada pengguna. Tidak terkecuali turut dipersoalkan ialah harga pengangkutan air terutama di feri di Kedah. Sehubungan itu, Kerajaan Negeri Kedah memutuskan memantau tambang feri yang dikenakan penguasa. Terkilan dengan senario itu, Esko Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Rawi Abdul Hamid memaklumkan pihaknya akan turut memantau tambang pengangkutan awam lain termasuk tambang yang dikenakan syarikat pelancongan teksi dan kereta sewa. Selari dengan penurunan harga bahan bakar itu, pengguna mahu tambang yang lebih rendah diberikan. Bukan saja feri, bahkan pihak-pihak yang lain termasuk teksi ke ataupun yang berkaitan kedai makan sebagainya, travel agent sebagainya, kereta sewa dan sebagainya, kita tengok bagaimana mereka nak menghormati je kehendak rakyat, kehendak pengguna. Bila minyak turun, kena turun. Kenapa? Semasa dulu minyak naik, tuan-tuan tak sabar-sabar menaikkan minyak. Beliau melawat Pekan Cina Tanjung Charlie di Alustar Kedah. Ketika ini, harga tambang feri Kuala Kedah ke Langkawi adalah RM23 seorang untuk satu perjalanan. Manakala bagi penduduk Langkawi, hanya RM20 dikenakan. Terdapat kira-kira 5 syarikat feri di bawah konsortium United Ferry yang beroperasi di Kedah. Bayaran insentif pengeluaran getah IPG yang akan diaktifkan apabila harga bulanan getah SMR 20 di akhir setiap bulan berada di bawah paras RM4.60 sekilogram. Ia bagi menangani beban penoreh menghadapi kesan kejatuhan harga getah dunia. Untuk itu, kerajaan memperuntukkan RM100 juta bagi program tersebut dan harga getah SMR 20 ketika ini ialah RM4.96. Di bawah inisiatif IPG, penoreh getah layak menerima bayaran 30 sen setiap kilogram yang mempunyai 50% kandungan getah kering. Sementara 90 sen akan dibayar bagi setiap kilogram latex berdasarkan peratusan kandungan getah kering yang ditetapkan. Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, Datuk Douglas Unggah Embas menyatakan perkara itu ketika ditemui media selepas taklimat IPG bersama pegawai Lembaga Getah Malaysia Negeri Pahang di Kuantan.
Ketika menuntut bayaran IPG itu, penoreh getah perlu membawa resit penjualan dan kad pendaftaran Permit Autoriti Transaksi Getah (PETG). Untuk mendapatkan PETG, penoreh getah perlu berdaftar dengan Pejabat Lembaga Getah Malaysia. Sementara itu, Menteri 11 negara pengeluar getah dunia akan mengadakan satu mesyuarat khas di Kuala Lumpur Mei ini untuk mencari mekanisme terbaik mengatasi masalah penurunan harga komoditi itu. Ia juga bertujuan memastikan harga getah di pasaran dunia terkawal. Menurut Datuk Douglas Unggah, kumpulan 11 negara itu mengeluarkan 93% getah dunia. Bagi kerajaan, kita terus akan berusaha bersama-sama dengan negara Indonesia, negara Thailand dan Vietnam untuk mencari jalan bagaimana kita nak menentukan harga getah ini dapat bertahan dalam tahap yang menasabah. Wadimor Sarung Pelekat Asli Indonesia mempersembahkan siaran rancangan Forum Perdana Ehwal Islam, rancangan bual bicara agama Islam paling hangat masa kini, mengupas isu-isu semasa dengan menampilkan panel yang terdiri daripada tokoh-tokoh terkemuka tanah air. Forum Perdana Ehwal Islam setiap Khamis 9 malam di TV1. Wadimor, tentu sarung kita. Bertemu kembali. Pengarah eksekutif sebuah firma guaman Lawyer for Liberty, Eric Paulson, didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur di atas tuduhan menerbitkan kenyataan menghasut di laman Twitter bulan lalu. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Abdul Rashid Daud. Paul berdepan tuduhan menghasut berhubung status yang dimuat naik dalam Twitter mendakwa JAKIM mempromosikan fahaman ekstremis dalam khutbah Jumaat. Kesalahan didakwa dilakukan di Pejabat Unit Siasatan Jenayah Terkelas D5 Bukit Aman kira-kira 8 malam 10 Januari lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 4-1-C Akta Hasutan 1948. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 5 tahun atau denda sehingga RM3,000. Mahkamah membenarkan Eric dijamin RM2,000 dengan seorang penjamin. 27 April ditetapkan untuk sebutan semula kes. Rondaan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM berjaya mengesan sebuah bot yang dalam keadaan mencurigakan membawa kepada penemuan 66 pendatang asing tanpa izin parti. Kesemua mereka yang merupakan warga Bangladesh dan Myanmar itu ditahan kira-kira pukul 12.15 pagi tadi di muara Sungai Padang. Ketua Penguatkuasa Wilayah Utara Laksamana Pertama Maritim Tan Kok Kui menjelaskan apabila anggotanya cuba menghampiri untuk melakukan pemantauan, bot berkenaan cuba mengelak daripada ditahan tetapi dipintas pasukan peronda kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai Sungai Padang. Turut ditahan 3 lelaki dipercayai tekong yang membawa masuk parti berkenaan. Tekong kita syak dari negeri jiran lah. So masih siasat lagi lah, very confirm lah. Ada 3 orang lah. So untuk 3 orang kita mungkin charge di bawah Seksyen 26J kesalahan mengangkut migran yang diseludup. Kes disiasat di bawah Seksyen 26-J Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 Akta 670 dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration. Ini merupakan kes pertama yang dicatatkan APMM Wilayah Utara bagi tahun ini yang melibatkan penyeludupan migran di negeri ini. Cubaan mengelak sebuah kereta yang diletakkan di hadapan sebuah kuil telah mengakibatkan seorang pemandu van komersial maut. Kemalangan ngeri itu berlaku kira-kira pukul 10 pagi tadi di Jalan Sultan Azlan Shah Gelugor dekat Georgetown, Pulau Pinang. Chang Choi Seng, 62 tahun, dipercayai cuba mengelak dari melanggar sebuah kereta dan ke lorong tengah jalan. Bagaimanapun, kenderaan yang dipandu mangsa telah melanggar pembahagi jalan sehingga menyebabkan van berkenaan terbalik. Mangsa maut di lokasi kejadian serta-merta. Pihak pomba dan penyelamat mengambil masa kira-kira 30 minit untuk mengeluarkan mayat mangsa di tempat duduk pemandu.
Mangsa cedera di bahagian kepala dan kaki akibat rempuhan itu. Kemalangan telah menyebabkan jalan utama ke kawasan Bayan lepas dari gelugur sesak teruk sehingga bulatan udini. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk bedah siasat. Pemilik kenderaan perlu menyediakan alat pemadam api pada setiap kenderaan persendirian. Ia bagi membolehkan tindakan awal memadam kebakaran dilakukan sekiranya berlaku kebakaran pada mana-mana bahagian kenderaan atau kebakaran akibat kemalangan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPMM Perlis Fazil Harun berkata, tindakan awal memadam kebakaran dan menyelamat boleh dilakukan sekiranya pemilik kenderaan memiliki alat tersebut. Saya ambil contoh yang berlaku baru ni di negeri Perak. Sebuah kenderaan terbakar. Jadi yang datang ramai yang berhenti untuk memberi pertolongan tapi tak dapat tolong sebab dalam kenderaan masing-masing tidak ada alat penapi. Sekiranya kelaluan tu, sekiranya ada kebakaran, kalau sekurang-kurangnya 10 biji kereta mesti lalu situlah kalau dalam masa ketika tu. Kalau setiap tu kereta ada atur berapi, kemungkinan mangsa tu akan dapat diselamatkan. Tambahnya kenderaan berat seperti lori dan bas juga perlu menyediakan alat pemadam api pada kenderaan walaupun peraturan itu tidak dikuatkuasakan. Beliau melancarkan OPS 2015 di Kompleks Tok Arau Perlis. OPS kali ini memberi tumpuan pemeriksaan alat pemadam api di premis-premis yang menjadi tumpuan pada musim perayaan seperti hotel dan pasaraya. Antara aspek yang diberi penekanan termasuk memastikan jalan atau laluan keselamatan semasa kebakaran tidak terhalang atau mencukupi. Selain itu, rondaan juga dilakukan di lokasi yang dikenal pasti kerap berlaku kemalangan. 174 kes kebakaran dikesan sepanjang OPS musim perayaan Tahun Baru Cina tahun lalu. Program pendigitalan Radio Televisyen Malaysia RTM mengikut jadual biarpun negara berhadapan keadaan ekonomi tidak menentu. Pendigitalan RTM dijadual mula beroperasi secara percubaan pada suku ketiga tahun ini, manakala siaran analog dijangka dapat dihentikan 2 tahun kemudian. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari, faktor ekonomi ialah antara perkara utama dibincangkan ketika ia dalam peringkat perancangan. Perkara itu memang kita telah setkan daripada awal. Jadi kita akan masih mengikut jadual yang telah ditetapkan kerana kita tidak mahu kalau kita ketinggalan. Jadi kita akan terkebelakang daripada negara-negara di sebelah region Asia Tenggara ni. Jadi kita masih cuba ikut jadual yang telah ditetapkan. Datuk Jalani ditemui selepas merasmikan persidangan latihan penyiaran antarabangsa kali ketiga di Ibu Negara pagi tadi. Malaysia melalui Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak menjadi tuan rumah persidangan itu selama 3 tahun berturut-turut. Peranan itu dijangka digilirkan kepada China tahun hadapan. Bagi memastikan agihan zakat lebih cekap dan teratur, Kerajaan Negeri Sembilan sedang memperincikan penubuhan pengurusan Perbadanan Baitulmal. Perkara itu dilihat penting agar usaha pusat zakat dapat mempercepatkan urusan permohonan bantuan kepada kumpulan yang memerlukan. Ini nak kita lakukan di Perbadanan Pengurusan Baitulmal nanti untuk kita pastikan supaya Baitulmal ini akan dapat diurus dengan mereka-mereka yang cekap, berpengalaman, latar belakang yang baik. Kewangannya diuruskan oleh orang yang pandai dalam bidang kewangan, yang lain-lain untuk kita melonjakkan supaya diadakan suatu apa yang dipanggil sebagai paradigm shift ataupun satu lonjakan baru di dalam Majlis Agama Islam. Jelasnya pentadbiran pengurusan perbadanan ini masih berada di bawah kuasa besar MAINS dan bakal menjadi institusi pembuat dan pemerhati dasar agama Islam di negeri ini. Sekaligus memperlihatkan Perbadanan Baitulmal akan bertindak sebagai salah satu ejen pelaksana. Beliau yang juga Menteri Besar Negeri Sembilan turut menjelaskan 49,000 permohonan bantuan telah dibuat tahun lepas dan hampir 90% permohonan telah diproses dan diluluskan. Dimaklumkan juga kutipan zakat pada tahun lepas mencecah 89 juta ringgit sekaligus mencatatkan peningkatan 10 juta ringgit daripada tahun 2013.
50% daripada jumlah tersebut merupakan zakat pendapatan sekaligus menunjukkan peningkatan ekonomi yang baik di Negeri Sembilan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Laporan Prestasi Mains di Seremban. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni almarhum Tuanku Munawir berkenan berangkat ke majlis ini. Politeknik Kota Baru terus cemerlang apabila diiktiraf mencapai status program pemacuan untuk kecemerlangan Apex tahun ini. Pengarahnya Nur Azhan Osman menjelaskan pengiktirafan yang diterima melayakkan pelajar diiktiraf di semua negara-negara Asia Pasifik. Sekaligus ia membuka peluang kerjaya lebih cerah untuk mereka bekerja di luar negara. Ada politeknik, sebelum ini Politeknik Kumar, Politeknik Ibrahim Sultan dan Politeknik Shah Alam. Ataupun Sultan Aziz Shah di Shah Alam yang dapat pentarafan ini. Jadi kali ini tahun kedua mereka telah memilih Politeknik Kota Baru sebagai salah satu daripada sebuah politeknik yang akan diaudit oleh APAC, Asia Pacific Accreditation and Certification Committee ini. Majlis yang berasingan. Beliau menyempurnakan Majlis Apresiasi Politeknik Kota Baru 2014 di Kota Baru. Setakat ini, Politeknik Kota Baru mempunyai seramai 6,200 pelajar. Tahun ini, 4 politeknik terpilih untuk mencapai status Apex termasuk Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah di Pahang dan Politeknik Sultan Haji Azlan Shah di Perak. Baik, tumpuan seterusnya beralih kepada laporan langsung dari Sarawak, Sabah dan Johor. Dan rakan penyampai Nur Joana di Kuching telah bersedia dengan laporan penuh. Silakan Nur Joana. Terima kasih Margaret di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pusat Pemindahan Banjir SJKC Tong Ah Selangau ditutup secara rasmi pukul 10.30 pagi tadi. Pegawai Daerah Selangau Wan Akil Wan Ahmad Bujang memberitahu penutupan itu berikutan keadaan banjir di Selangau yang sudah pulih dan semua penduduk yang dipindahkan sebelum ini dibenarkan pulang. Lampu hijau untuk pulang diberikan selepas pemeriksaan oleh pihak berkuasa tempatan mendapati keadaan di sekitar rumah-rumah panjang mereka sudah dianggap selamat. Kebanyakan jalan-jalan yang ditenggelami air sebelum ini juga sudah boleh dilalui oleh kenderaan-kenderaan kecil. SJKC Tong Ah yang digunakan sebagai pusat pemindahan sebelum ini akan memulakan sesi persekolahan semula esok. Manakala SK Nanga Selangau yang ditenggelami air sebelum ini akan memulakan sesi persekolahan Isnin depan setelah kerja pembersihan selesai. Wan Akil juga menasihati penduduk agar mengaktifkan jawatan kuasa kampung mereka. Katanya JKKK di rumah-rumah panjang yang terletak di tepi sungai atau di kaki bukit perlu memainkan peranan dengan memerhatikan kawasan sekitar mereka. Katanya pihak berkuasa tempatan atau pihak pejabat daerah perlu dimaklumkan segera jika terdapat kenaikan air atau pergerakan tanah bukit yang dianggap boleh membahayakan keselamatan penduduk. Setiap kali bencana maupun kecemasan, pasukan pertahanan awam yang amat mudah dikenali dengan pakaian seragam serba biru tidak pernah gagal untuk turun padang membantu masyarakat. Malah hikmat yang diberikan tidak terhad kepada bantuan logistik dan menyelamat, sebaliknya meliputi hikmat sokongan sosial. Di Betong, kesiapsiagaan pasukan itu untuk berkhidmat terbukti apabila mereka sentiasa ada bersama penduduk dari rumah panjang Mupuh Baroh yang terjejas akibat tanah runtuh. Di pusat pemindahan di Dewan Panglima Rentap Betong, pelbagai pengisian diadakan bagi mengurangkan tekanan penduduk terlibat. Di dalam Dewan ini, seperti yang kita lihat, kita mempunyai peranan supaya semua yang ada dalam Dewan ini tidak dalam keadaan trauma. Oleh demikian kita membuat pengisian seperti senam aerobik, kita buat motivation, kita membuat kelas pertahanan awam yang ini CPR, penyelamat dan sebagainya lah. Begitu juga dengan pasukan Angkatan Tentera yang sememangnya diakui kecekapan dan kepelbagaian peranan mereka setiap kali berlakunya bencana. Ini termasuk kemahiran mereka memasak biarpun kesemua anggota yang terlibat adalah lelaki. Kami di sini ditugaskan untuk membantu penduduk-penduduk yang mana dalam keadaan macam ni, yang mana dia orang dipindahkan ke sini. Apabila kami diperlukan khidmat kami akan membantu dan menolong pihak JPAM
Khidmat yang tidak berbelah bahagi oleh kesemua pasukan keselamatan termasuk polis, rela serta pasukan bomba dan penyelamat sememangnya tidak harus dipertikaikan. Tanpa mereka, mampukah kita menangani apa jua musibah yang berlaku? Penyelidik UNIMAS berjaya melengkapkan projek memproses dan merawat air bagi tujuan menghasilkan air bersih di Masjid Datuk Petinggi Haji Abdul Rahman Yaakob, Sadang Jaya. Projek yang dipanggil Water Desalination and Supply merupakan aktiviti di bawah Pusat Transformasi Community University UCTC yang merupakan salah satu agenda strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS. Projek tersebut dikendalikan oleh Pasukan Penyelidik Manufacturing Operation Research and Sustainability Studies Group yang diketuai oleh Profesor Dr. Syahidul dari Fakulti Kejuruteraan UNIMAS. Dalam projek tersebut, pasukan penyelidik telah berjaya mereka bentuk, membangun, membina dan mentauliahkan sebuah loji rawatan air yang menggunakan air mentah selain dari Sungai Sadong. Seterusnya, air tersebut diproses serta dirawat untuk menghasilkan air bersih dan terawat tanpa menggunakan sebarang bahan kimia maupun sumber tenaga yang besar. Projek tersebut bermula sejak bulan September tahun lepas dan berjaya dilengkapkan pada 1 Januari lepas. Malaysia Airport Berhad MAB tidak akan menunggu sehingga lapangan terbang mengalami lebihan kapasiti sebelum melakukan kerja-kerja pembesaran. Sebaliknya, menurut pengarah urusan MAB Datuk Badli Syam Ghazali, kerja pembesaran ke atas lapangan di seluruh negara sentiasa dilakukan untuk memenuhi pertambahan pelanggan serta untuk kesenangan pengguna. These are usual things for us at Malaysia Airports to constantly look at our airports, and where there's significant growth, of course we will put in upgrade and refurbishment and areas, Tambahnya, MAB akan terus bekerja rapat dengan kerajaan negeri dan persekutuan serta kementerian berkaitan seperti pelancongan untuk memastikan kemudahan di lapangan terbang memenuhi permintaan dan penawaran syarikat penerbangan sama ada yang ingin membuka laluan baru atau menambah jumlah penerbangan. Datuk Badil Syam ditemui media selepas pelancaran program Green Day MAB 2015 di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Menyentuh program Green Day itu, beliau berkata industri penerbangan harus terus mencari penyelesaian yang akan membolehkan pemeliharaan alam sekitar diadaptasi dalam semua operasi hariannya dan menjadikan ia organisasi sosial yang bertanggungjawab. Prihatin terhadap masalah yang dihadapi oleh ibu bapa muda, terutama mereka yang bekerja pihak Trinity Methodist Church, telah membina pusat penjagaan warga emas Trinity di Jalan Elis Kuching. Pusat yang telah siap dibina pada 28 September 2014 merupakan pusat jagaan harian menyediakan perkhidmatan pembantu kejururawatan, fisioterapi dengan aktiviti sosial yang berkaitan untuk membentuk mental dan simulasi fizikal. Menteri Kebajikan Wanita dan Keluarga Datuk Hajah Fatimah Abdullah berkata, masa dan bekerja menjadi faktor utama kenapa anak-anak jarang memberi tumpuan kepada penjagaan dan keprihatian terhadap ibu bapa mereka. Pusat yang boleh dipercayai, selesa dan mempunyai kemudahan yang lengkap ini mampu membantu mengurangkan beban dan kekangan masa anak-anak yang bekerja menjaga. Datuk Fatimah berucap demikian semasa lawatan ke pusat itu di Kuching. Menurut beliau, Malaysia akan dikategorikan sebagai negara warga emas apabila penduduk warga emas mencecah 15% penduduk negara ini menjelang 2030. Justru itu, Malaysia perlu membuat persiapan mulai hari ini. Aspek yang perlu dititik berat termasuk kewangan, kesihatan, emosi, kekeluargaan dan persekitaran yang lebih mesra. Beliau berkesempatan meninjau sekitar bangunan, beramah mesra dan melakukan aktiviti permainan menguji minda bersama penghuni-penghuni pusat itu. Paparan itu mengakhiri sumbangan Sarawak untuk Nasional 5 petang ini. Untuk paparan seterusnya, kita bersama Adrian di Kota Kinabalu. Terima kasih Nerjuana di Sarawak. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kereta api merupakan antara kemudahan pengangkutan yang penting bagi masyarakat pedalaman di negeri ini kerana berperanan menghubungkan daerah seperti Tenem, Beaufort dan Papar dengan bandara Kota Kinabalu. Bagaimanapun, perkhidmatan kereta api bagi laluan Beaufort Kota Kinabalu yang tergendala sementara waktu berikutan kejadian gerabak kereta api tergelincir daripada landasan utama di kampung Bandar Membakut Isnin lepas menjejaskan kehidupan seharian penduduk terutama pengguna tetap perkhidmatan berkenaan.
Kereta api juga berperanan penting sebagai pengangkutan utama kepada penduduk yang bekerja di ibu negeri serta mengangkut pelbagai hasil pertanian ke pekan-pekan utama di sepanjang laluan kereta api berkenaan. Tinjauan kru berita RTM di stesen kereta api negeri Sabah di Putatan mendapati suasana lengang disebabkan semua perkhidmatan kereta api dibatalkan untuk sementara waktu. Orang ramai yang ditemui berharap perkhidmatan berkenaan disambung secepat mungkin. Saya berharap proses pembaikan kereta api dapat dipercepatkan kerana orang-orang seperti di pedalaman memerlukan kenderaan seperti itu sebab harganya berpatutan berbanding daripada dengan kenderaan yang lain. Susah lah kan, kalau tidak kereta api, ya sebab pengangkutan tu saja yang boleh, kalau yang dari pedalaman mau pergi Kota Kinabalu dari Beaufort, pergi Papar gitu, itulah. Kalau boleh itu perkhidmatan kereta api itu dipercepatkan lah. Tambang dia murah, tidak jam dan senang lah gitu. Kalau pergi Putatan nih kan, kalau dari sini dari Papar, kadang-kadang kalau tidak kereta api, paksa naik bus pergi Keke. Baru boleh pergi Papar lagi, 2 kali naik. Sementara itu, Pengurus Besar Jabatan Kereta Api Negeri Sabah, Melvin Majanggah, menyatakan perkhidmatan kereta api dijangka beroperasi sepenuhnya bermula minggu depan selepas kerja-kerja penyelenggaraan selesai. 4 jadual perjalanan disediakan antara stesen kereta api Tanjung Aru dan Beaufort setiap hari. Awal pagi Senin lepas, satu daripada 3 gerabak kereta api jenis DMU 6601 ini tergelincir dari landasan asal selepas terlanggar jengkaut. Kejadian berlaku di kilometer 69.6 Kampung Bandau Membakut, kira-kira 45 minit selepas kereta api itu memulakan perjalanan dari stesen daerah Beaufort pada pukul 5 pagi menuju stesen kereta api Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Lebih 40 orang penumpang dalam kereta api tersebut terselamat dalam kejadian berkenaan. Perkembangan perbicaraan kes 30 individu berhubung insiden pencerobohan di Lahad Datu pada awal tahun 2013. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu hari ini memanggil semula saksi ke-68, pegawai penyiasat jenayah iu pejabat polis daerah IPD Lahad Datu, Inspektor Abdul Muttalib Abdul Harun, bagi mengenal pasti barangan yang ditemui Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam operasi pembersihan di kawasan larangan Kampung Tenduo. Antara barangan yang dikenal pasti adalah sehelai t-shirt hitam, beg galas berwarna hijau berjenama Golden Cat, 1 sarung pistol, 1 kelopak pistol, 5 helai bendera kecil Sulu berwarna hijau, putih dan kuning yang berlambang pedang. Inspektor Abdul Muttalib turut mengenal pasti beberapa barangan peribadi selain 5 kad pengenalan Filipina dan beberapa dokumen yang antaranya adalah borang permit to operate dan sehelai surat kebenaran untuk menetap di Pulau Danawan. Beliau memberitahu bahawa barangan tersebut dimasukkan ke dalam paket plastik atas arahan Inspektor Faiz dan paket tersebut turut ditanda dan ditandatangan kecuali sarung pistol dan kelopak pistol. Perbicaraan di hadapan Hakim Stephen Chung berlangsung di Kompleks Penjara Sabah. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM akan menambah 6 lagi kapal peronda untuk meningkatkan dan memperluas rondaan di kawasan perairan Sabah termasuk kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom. Ketua Penguatkuasa Maritim Wilayah Sabah APMM Wilsab, Laksmana Pertama Maritim Wan Muhammad Afandi Wan Ahmad berkata, setakat ini APMM mempunyai 5 kapal dan 10 bot yang digunakan bagi tujuan rondaan harian secara berterusan. Penambahan aset tersebut adalah perlu berdasarkan keluasan kawasan kawalan pihak APMM. Maritim Malaysia sentiasa memperkukuhkan keadaan keselamatan di mana penglibatan kita adalah secara terus sewaktu di pantai timur Sabah, yang mana daripada Eskom sendiri pun kita telah mempunyai anggota-anggota yang ditempatkan di sana dan kapal-kapal telah pun kita arahkan berada di sana.
Wan Muhammad Afandi ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen ekspresi terbitan Sabah FM di Kompleks Bersepadu KKMM, Kota Kinabalu. Beliau turut memaklumkan tentang sambutan Hari Terbuka Kapal Maritim sempena Hari Ulang Tahun APMM ke-10 2015 yang akan diadakan di Sabah Port, Kota Kinabalu pada 14 Februari ini bermula 9 pagi hingga 5 petang. Golongan pekebun kecil getah di negeri ini diminta mendaftar dengan Lembaga Industri Getah Sabah LIGS untuk memiliki permit Autoriti Transaksi Getah PETG bertujuan menikmati bantuan insentif pengeluaran getah IPG dilaksanakan bermula tahun ini. Sejak pendaftaran dibuka November tahun lalu, 11,536 permohonan diterima dengan 7,335 daripadanya lulus untuk menerima IPG. Bercakap dalam temu ramah khas di Kota Kinabalu, Pengurus Pembelian Getah LIGS Muhammad Rizwan Hajawang berkata, IPG diperkenalkan kerajaan bertujuan meringankan beban kewangan pekebun kecil getah sekiranya harga pasaran getah dunia lebih rendah daripada harga minimum yang ditetapkan. Kaedah pengaktifan IPG ataupun insentif pengeluaran getah ni, dia cuma akan teraktif sekiranya pada bulan tersebut, katakan bulan Januari ni, secara purata harga SMR 20 berada di bawah RM4.60. Okey, katakanlah daripada Januari sampai ke ujung bulan tu dia akan ambil dia punya purata lah. Kalau di bawah dia akan aktifkan dan dibayar pada bulan seterusnya. Antara syarat kelayakan untuk mendapat insentif tersebut adalah warga negara Malaysia yang berdaftar dengan LIGS, mempunyai kawasan tanaman getah di bawah 40 hektar dan menjalani aktiviti penjualan getah. Terdapat 27,607 pekebun kecil getah di Sabah. Sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama rakan penyampai di Johor. Silakan. Terima kasih rakan penyampai Andrian di Sabah. Kerajaan Negeri Johor masih tidak berpuas hati dengan tahap pemantauan dan penyelenggaraan kebersihan serta pengawalan vektor oleh pihak berkuasa tempatan PBT dalam usaha memerangi wabak denggi. Justru kerajaan negeri mahu semua PBT bekerjasama dengan Jabatan Kesihatan memberikan perhatian sewajarnya kepada kawasan yang dikenal pasti berisiko tinggi bagi kes berulang wabak tersebut. Exco Kesihatan Negeri Datuk Ayub Rahmat berkata, tahap pemantauan penyelenggaraan kebersihan di setiap PBT masih tidak memuaskan. Beliau mahu semua PBT memberi maklumat terkini berkaitan demam denggi pada setiap program dan inisiatif kerajaan negeri yang diadakan. Ini termasuk program Johor Bersih dan pemekasaan program komunikasi untuk perubahan tingkah laku Kombi. Jom Bersih. Jom Bersih ini adalah cetusan idea yang amat berhormat Menteri Besar yang akan digerakkan oleh PBT bersama dengan kesihatan. Maknanya urustianya 2 orang. Dari segi Exco pun 2 orang. Exco PBT dan juga Exco Kesihatan sebagai penggerak. Dan MB mensasarkan sekurang-kurangnya satu PBT perlu memperuntukkan 100,000 sekurang-kurangnya untuk program ini. Beliau merasmikan Majlis Apresiasi Gemilang Jabatan Kesihatan Negeri Johor di Johor Bahru. Bagi 2015, Kota Tinggi dan Johor Bahru mencatat 1 kes kematian akibat denggi setakat ini. Sebagai persediaan untuk menjadi peneraju dalam sektor pendidikan maritim di negara ini, Netherlands Maritime Institute of Technology (NMIT) bakal bertukar statusnya kepada Kolej Universiti menjelang tahun depan. Penambahbaikan itu bagi melonjakkan potensi bidang perkapalan yang semakin mendapat permintaan tinggi. NMIT yang beroperasi di Johor Bahru sejak Mei 2011 adalah sebuah IPTS hasil usaha kerajaan Malaysia dan Belanda. Ia menawarkan pengajian di peringkat diploma pengurusan pengangkutan maritim, pengurusan pelabuhan dan pengurusan perkapalan. Pengurusi eksekutifnya Razali Yaakob menjelaskan NMIT sentiasa mencari peluang kerjasama dengan institusi maritim ternama dan bertaraf dunia untuk berkongsi kepakaran dalam bidang berkaitan. Dan bagi memastikan kebolehpasaran pelajar, tenaga pengajarnya terdiri daripada mereka yang pakar dalam bidang berkaitan.
Jadi dengan adanya sebuah institusi ini, hasrat kita hala tuju untuk pemuda, generasi masa akan datang adalah supaya kita dapat melahirkan lebih ramai tenaga mahir dalam bidang maritim ini. Kewujudan hab minyak dan gas di Pengerang Kota Tinggi memberi kesan positif kepada lepasan MLIT meneruskan kerjaya masing-masing. Selain pembukaan kampus baru di Idusiti Nusa Jaya hujung tahun lepas, 3 kursus baru bakal diperkenal mulai September ini, iaitu Kesihatan Maritim, Keselamatan dan Persekitaran serta Undang-Undang Maritim dan Logistik. MMIT kini mempunyai 1,200 pelajar dan dijangka meningkat lebih 2,000 orang menjelang hujung tahun ini. Pelbagai cara diguna untuk membantu wanita, khususnya ibu tunggal, memperoleh pendapatan bagi menyara kehidupan. Di Johor Bahru, seorang wanita muda menggunakan perniagaan tudung secara dalam talian sebagai mekanisme terbaik menyahut seruan membantu golongan terbabit. Nora Shikin Zahadi, 36 tahun, memulakan perniagaan tudung secara dalam talian sejak 6 bulan lepas dengan modal RM500 dengan matlamat membantu mereka yang memerlukan pekerjaan. Kini dia Skaf mempunyai ejen termasuk ibu tunggal dan pengguna tega di Singapura, Brunei, Selangor, Pulau Pinang dan Johor sendiri. Cadangan dia saya nak melantik banyak ejen supaya saya dapat bantu ejen-ejen mana yang nak menambah pendapatan. Kan kadang-kadang suri-suri rumah. Kebanyakan ejen yang ada sekarang ni macam mana? Ibu tunggal ke apa? Banyak. Ada suri rumah, ada ibu tunggal, ada cikgu. Dia Skaf yang dikenakan Nora Shikin kini menghasilkan lebih 500 helai tudung setiap bulan dengan rekaan tersendiri dan memudahkan penggunanya. Beliau berazam memperluaskan perniagaannya dan menembusi pasaran yang lebih jauh termasuk Asia Barat. Sekian laporan disediakan di Johor. Kembali ke Angkasa Puri bersama Margaret. Silakan. Baik, terima kasih rakan-rakan setugas dengan perkembangan langsung dari negeri-negeri dan antara yang menarik seketika nanti, kisah seorang mekanik yang beralih kerjaya menjadi petani berjaya. Teruskan bersama kami selepas ini. Dahulu kehidupannya dikelilingi mesin dan juga jentera rosak yang perlu dibaiki. Namun siapa sangka mekanik kini sudah berjaya dalam dunia pertanian. Sejak tahun 2010, Ibrahim Roslan, 36 tahun, mulai beralih arah mengusahakan ladang kontrak seluas 120 hektar dengan pelbagai jenis tanaman di Perda Veggie Park, Tasik Gelugor. Syamila Rastam di Pulau Pinang ada laporannya. Bermula dengan hanya 10 ekar tanaman betik, kini ladang kontrak milik Ibrahim di tapak Veggie Park Tasik Gelugor telah dipenuhi dengan tanaman kontan seperti pisang, betik, markisa dan keladi Cina. Hasil pengeluaran kesemua tanaman itu kadangkala mencecah hingga 100 tan sebulan. Dengan 18 orang pekerja, beliau kini mampu meraih pendapatan sehingga RM40,000 sebulan. Selain memasarkannya sendiri, Jabatan Pertanian Negeri dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama antara agensi yang membantu Ibrahim dengan bekalan input pertanian yang lain seperti baja dan penyediaan gerai jualan. Pertama kami pisang dengan betik ni untuk masa ni permintaan di Pulau Pinang ni pun amat tinggi. Untuk masa ni kami belum ada hantar ke Kuala Lumpur ke. Belum lagi. Kalau markisa ni kami memang keutamaan kami ekspor. Di ekspor ni kami hantar ke Europe. Selain memperoleh hasil tanaman itu, Ibrahim juga merasa cukup bertuah kerana diberi peluang memasarkan tanaman tembikar jenis Apollo semasa pameran pertanian hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA yang berlangsung di Serdang pada November tahun lalu. Ibrahim turut bercadang memperluas dan mempelbagai jenis tanaman pada masa akan datang. Pertanian menawarkan hasil lumayan, namun apa yang pasti adalah usaha bagi menjayakan setiap yang diimpikan. Syarmila Rastam untuk Berita RTM. Sebelum berakhir, sekali lagi tumpuan Nasional 5.
Lawatan Sulung Jokowi, Patri semangat setiakawan. Sekretariat kekal diwujud selia bantuan pasca banjir. Bayaran insentif pengeluaran getah IPG bakal diaktifkan jika harga getah terus turun. Baik, setakat ini sahaja Nasional 5.